asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menerima kemuliaan rahmatnya dan bertemu pada malam ini. Hari ini kita menghubungi dan Safar dan masuk Masihi dan baru bulan Januari. Semoga kehidupan kita lebih baik dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyambung perbincangan yang lepas berkaitan dengan taubat. Disebut taubat sambungan dan kaitannya tentang apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abi Bakar. Sering kita baca, tapi kadang-kadang kita tahu rawinya daripada siapa. Daripada Abi Bakar, artinya Abi daripada huruf jar, Abi, Abu Bakar. An Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ataupun kita sebut an Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Bakr as-Siddiq, ada nun. Kita tambah nun, garis tanwin bawah, sambung dengan alif, kita tambah nun kecil di situ. Khairanil wasiyatu walidaina ila akhir. Daripada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, apakah manusia yang paling baik, yang terbaik? Qala, maka Nabi kata, bila Nabi bertanya kepada Nabi, maka Nabi menjawab mengikut pandangan Islam, maksudnya pada pandangan Allah Ta'ala. Kalau kita tanya orang Cina, siapa yang paling baik? Orang yang perniagaannya yang besar, keretanya baru, bininya ramai, contohnya banyak, belanja raya setiap minggu, misalnya, itu orang kafir. Kalau kita tanya orang India pula macam mana? Macam pula. Kalau kita tanya orang cara berfikirnya, komen misalnya, buat kereta, apakah orang yang terbaik? Cara pandangan itu berbeza. Kita tanya ahli politik, siapa yang terbaik? Tapi yang bertanya ini sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud berbeza dengan fikir macam tu. Bila Nabi jawab, artinya wahyu daripada Allah Ta'ala. Nabi yang memberikan syafaat, Nabi yang memutuskan rahmatan lil alamin. Sekarang maksudnya, bila mati dalam kubur, akhirat pun semua sekali Nabi juga yang memberikan rahmat kepada seluruh alam. Rahmatan bagi orang kafir, rahmatan bagi orang yang orang Islam. Kalau orang Islam ni maksudnya apa? Dengan Islam kita dapat rahmat. Kalau orang kafir takhiril azab, ditangguhkan azab di dunia. Kalau tak azab maksudnya bala dan sebagainya. Itu kalau kita baca sebagai tafsiran menyatakan ma makna rahmatan lil alamin. Rahmat semua sekali lil alam. Alam tu siapa duduk? Binatang duduk, pokok duduk, matahari ada, bulan, bintang, laut, tsunami, semua ada kat situ. Semua tak maksudnya yang apa, yang berakal, yang tak berakal, yang manusia pula beriman, kemudian tak beriman, semua dia dapat bahagian. Dan tu orang kafir apa dapat bahagian dia? Ditakhiril azab. Tu maksudnya rahmat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca kisah-kisah umat-umat yang terdahulu, umat terdahulu maksudnya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, Nabi Isa, macam-macam kita dengar. Yang dari batu, yang begini, yang tak semayang, yang dari binatang. Sebab apa? Kerana azab Allah secara langsung, balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila Nabi dibangkitkan, maka Nabi doa, jangan kau turunkan azab balas sebagaimana yang kamu turunkan ke atas umat-umat yang terdahulu. Sebab apa? Sebab kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena ingat Nabi tadi, ingat Nabi, cinta Nabi, kerana ungkapan
dalam kalimat syahadat tu kita kena perbaharui dalam bahasa Arab tajdid, tapi kita sebut perbaharui dalam bahasa Melayu, dia macam kena baru balik benda yang lama maksudnya, tapi ditambah lagi, itu maksudnya dalam bahasa Arab tajdidul iman, memperbarui iman, bukan tukar lama ganti baru, bukan, itu bukan makna dia. Jadi kita kena faham maksud tajdid dalam bahasa Arab. Kerana sahabat Nabi kata kami kena tajdid iman. Kaifan tajdid, bagaimana kami nak memperbarui iman, memperbarui iman. Adakah tukar iman? Maka Nabi kata dia qaul la ilaha illallah, dengan mengucapkan zikir la ilaha illallah. Daripada Abu Bakar maka mengatakan, seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah manusia yang paling baik? Maka Nabi berjawab, qala man tala umru, panjang umur. Nabi sebut panjang umur, dan siapa yang nak mati awal? Memang tak ada lah, memang tak. Kalau boleh, kalau sakit pun nak panjang umur juga, takut kemburu. Dan dia percaya juga, kita orang Islam yang percaya, tapi nanti kena tanya muka langkah soalan bab semayang, buat puasa, buat zakat, semuanya tak beres. Tapi tak membuat juga, tak mengqadha, tak menunaikan dan sebagainya. Panjang umur, panjang umur tu macam mana? Nanti dah 3 tahun. Imam Syafi'i kalau tersilap 50 lebih. Imam Nawawi lagi rendah umur dia. Imam Nawawi nama tak 40 lebih, ada setengah mengatakan 34 dan sebagainya. Imam Nawawi nama tak Imam itu baru nama tak. Ada sahabat Merdeka pun dah 55 tahun, dah kat tua, 53, 54. Kalau yang nak rasa makan galang dulu tu lagi lama daripada mereka. Nama tak zaman siang buat jambatan dulu. Jabatan siang, jabatan apa? Jabatan apa, kereta api maut tahun berapa? Tahun 24, 28 dan sebagainya. Kita balik. Mantala umroh wa hasuna amalu, panjang umur dan baik amalan. Tu amalan tu kita kena ada nombor. Kena ada semayang, kena ada puasa, zakat, jangan ada hasad dengki dan segala-galanya. Itu amalan yang baik. Jadi kita jangan buat jahat kat orang. Yang kena ada buat baik, itu maksudnya. Qala, maka lalu ditanya, qala fa'ayyu nasi syarrun, apakah manusia yang paling jahat? Qala man qala umrul lawan pula, panjang umur, wasa'a amal, buruk amalan. Buruk amalan. Itu nama tak, walaupun kita dengar sebelum mati tu bersaksi baik ke tak baik, nampak tak? Tapi kalau amalan buruk ni juga itu dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sehat tu sekarang ni kita kena tahu, sebenarnya kita kena tahu, kena kenal diri. Sebenarnya kita tak kenal diri, tak kenal diri, kita tak kenal Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, kita tahu kenapa Allah jadikan kita. Maknanya kita kenal Allah Ta'ala. Bila kita kenal Allah, kenapa Allah jadikan aku? Nama tak, umur 15 tahun, lepas tu apa? Kewajipan. Maka ada malaikat kiraman katibin, rakib, atid. Sebab itu kita beriman dengan Allah. Lepas tu kita beriman dengan malaikat. Nama tak? Beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab-kitab panduan hidup, panduan malaikat tadi. Maka kita, amalan kita, percakapan kita, rezeki kita, semua kita memastikan ianya sesuatu yang baik. Maka malaikat tulis kitab Quran sebagai panduan. Maksudnya kita ni ada panduan. Dalam Quran cerita bab akidah orang Islam. Maksudnya, jadi kalau jadi orang kafir, rugi, masuk neraka. Kita baca dalam surah Al-Asri, demi masih manusia semua rugi, semua sekali. Innal insan tu semua yang bernafas, yang berakal. Manusia rugi kecuali 4 golongan. Yang pertama, illal ladzina amanu, beriman. Nampak? Makna bila beriman, orang kafir tak masuk, terkeluar semua. Orang kafir yang cerdik, orang kafir yang tak cerdik lagi dia keluar. Nampak tak? Orang kafir, asalkan kafir tak kira, daripada barat, utara, timur, selatan, semua terkeluar. Amanu, lepas tu dah beriman, kena beramal. Dia beriman tapi tak beramal, terkeluar juga. Dia akan termasuk orang yang rugi. Dah beriman dah Islam, tapi tak sembahyang, tak putus aurat, tak cari yang halal, apalagi tak beriman dengan Quran misalnya, dan segala-galanya, maka dia termasuk wa amilu. Yang kedua dia, nama tak, dia tersingkir. Yang pertama dia selamat,
Okey, yang pertama aminu beriman. Tapi yang kedua wa amilu dia tak ada, maka dia terkeluar. Yang kedua pula, yang ketiga wa tawasau bil haq. Kita berwasiat dengan kebenaran. Artinya hidup tu kena benar, cakap kena benar, ibadat kena benar, berjuang untuk kebenaran dan kebatilan pula. Al-haqu wal batil, lawan dia buat batil lah. Cerita buat batil, menuju kepada kejahatan, kepada maksiat, amal ma'ruf nahi munkar. Yang munkar tu batil. Apa aja yang batil, yang jahat, yang menuju kepada jalan syaitan, maka disebut sebagai batil. Lawan dari al-haqu itu maksudnya. Jadi al-haq yang kita panggil berwasiat yang kita panggil ini wasiat nak mati ke? Kalau tak wasiat dia nak mati, tolong wasiatkan. Ataupun tulis wasiat, itu bukan wasiat, maksudnya menunjuk watawal. Jadi golongan yang ketiga, orang yang menunjukkan kepada al-haq, kebenaran. Yang keempat, watawal sabit sabri, sabar. Sebab tak sabar itu di hujung sekali. Kita baca sekarang, kita baca pendapat daripada Imam, kalau tak silap Imam Syafi'i dan sebagainya, bila memadai suratul asri, memadai dengan suratul asri, maka seseorang itu memahami asal tentang asas kewajipannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wajib kita salah sembahyang nak pergi masjid, susah, sabar. Kalau tak, hari ni masjid, esok kita pergi, lusa dah tak boleh pergi pula. Kita rasa malas, tak boleh istiqamah. Ataupun tahun lepas kita rajin pergi masjid, tak kira masjid mabuk ke masjid mana-mana, tak kira, yang penting kita ahli masjid. Walaupun tak ada EJK masjid, tak kira lah. Kalau kita nak bilik, tak bilik. Kalau terkena tu nasib lah. Misalnya nak jadi EJK, kita tak jadi EJK, yang penting ahli masjid tu penting. Sebab tu ahli masjid kadang-kadang dengan jadi EJK pula kita bersemangat jadi ahli masjid, maka lebih baik. Kalau tak dengan ada EJK tu kita rajin pergi masjid. Kalau tak ada EJK, dia tinggalkan masjid, masjid dari mangsa. Masjid bukan mangsa, orang mangsa ni kita tu rugi. Jadi kita tu kena jadi ahli masjid, sebagaimana golongan yang mendapat perlindungan arasy pada hari kiamat sebanyak 7 golongan. Kadang-kadang kita nak sekar banyak, tak ada. Kita nak buat semayang malam, tiap-tiap malam, baca Quran baik-baik, kadang-kadang kita malas, kita tak baca, kurang misalnya. Tapi kita rajin ke masjid, jadi kita termasuk 7 golongan tadi. Jadi kita kena robot fikir, macam mana aku nak jadi ni. Saya fikir macam tu lah. Macam kita robot kepentingan kat dunia, macam mana aku nak tambah duit. Kita fikir macam-macam. Kita mesti ambil, kita robot macam-macam. Nak buat ni, macam tu juga. Kena fikir tentang akhirat. Jadi rajulun yata'allaqu qalbuhu bil masjid. Kalau kita waktu muda-muda, kita tak sempat masjid, asyik karaoke misalnya. Nasib baik panjang umur, nampak tak? Kalau tak panjang umur, mati dah, nampak tak? Dari panjang umur, alhamdulillah. Yang dah lepas-lepas lah, kita taubat misalnya, moga-moga terima, nampak tak? Jadi maksudnya yang kita fikir, umur dulu lah, kita teruk daripada aku, kalau dia cakap macam tu. Benda taubat tu, itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala, yang menyebabkan hubungan sesama Allah. Kalau hubungan sesama makhluk, maka kita kena lupa orang tu. Kita kena minta maaf, ambil haknya, kita kena kembali dan segala-galanya. Kalau tidak, kita taubat mana pun. Allah kata yang keempat tu pun kena tanya orang tu. Maka tentang orang tu berbahaya, tentang manusia tu payah. Tapi bersama Allah, insya-Allah, dengan Allah kita buat silap, memenuhi syarat, maka diampunkan oleh Allah Ta'ala. Fa'ayun nasi syarrun, apakah manusia yang paling jahat? Maka Nabi bersabda, panjang umur dan buruk amalannya. Maka kita sendirilah muhasabah, muhasabah macam mana dan sebagainya. Kadang-kadang amalan kita ni, kadang-kadang ada sifat ego. Dengan sebab sifat ego, maka kejahatan tu berterusan. Nampak tak? Jaga ego tadi, ego tu berbahaya. Nampak tak? Kita baca kisah Abu Talib, Abu Talib, bapa saudara Nabi. Dia tak Islam sebab apa? Kerana kaum dia supaya jangan kaumnya mengatakan dia Islam kerana takutkan ataupun tunduk kepada anak buahnya. Apa maksudnya ego?
Nama tak ego. Dia sanggup mengegokan, dia sanggup menerima, dia tidak mahu beriman semata-mata menyambut kehendak daripada dia punya pengikut dan sebagainya. Maka penjahat kata jangan rapat saudara dan sebagainya. Jangan kamu mendengar anak buah ataupun Muhammad untuk menganut agama Islam. Sehingga turun ayat Nabi dah Nabi dah kempen. Kita baca kisah disebutkan seolah Nabi kempen masuk Islam. Dia tak pilih. Ya ini kempen juga. Jangan masuk Islam, jangan ikut sama-sama. Tapi bukanlah pada masa yang sama. Itu kita nak tengok bagaimana Abu Talib tadi. Sehingga turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Itu hidayah. Tapi kita dapat hidayah percuma. Allah beri percuma. Jadi kita alhamdulillah kita kenal juga Tuhan dengan sembahyang. Kita kenal juga Tuhan dengan melakukan perkara baik, tinggalkan kemungkaran. Itu kenal Tuhan itu. Alhamdulillah, maksudnya itu merupakan nikmat yang paling besar. Jadi mudah-mudahan mati itu dalam beriman, mati itu dalam mengucap, soal muka nakir pun boleh jawab, menghadap kiblat dan sebagainya. Maka selamat dunia dan selamat akhirat. Ini kena fikir macam tu. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tatamannau maut. Jangan kamu bercita-cita mati. Bercita-cita mati dari dua keadaan. Fa inna qaulal matla' syadid wa inna min as-sa'ada an yutawu bila umral abdi wa yarzuqullah al-inabah. Jangan kamu bercita-cita nak mati. Ini bagi orang yang susah, bagi orang yang tak tahan hidup kat dunia. Aku nak mati cepat. Jadi dia macam putus asa. Itu dua kadang. Kadang-kadang kita baca dalam kisah yang lain, hadis orang yang tak tahan sakit. Dia memang tak tertahan sakitnya bersangatan, maka dia berdoa kepada Allah, jika hidup lebih baik bagi aku, sembuhkan penyakit. Dan jika baik mati lebih baik bagi aku, maka matikan aku. Itu tak mengaku. Bukan putus asa, tapi berdoa mana yang lebih baik supaya Allah kurniakan kepada dia dalam keadaan tersebut. Tapi hari yang kita baca ni memang dia nak mati, seolah-olah lari daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah wa Imam Muslim kalau dia start. Jadi daripada hari ini diuraikan, jangan kamu bercita-cita mati tadi sebab apa? Moga-moga daripada panjang umur tadi kamu akan mendapat kebahagiaan dan kamu diberikan rezeki untuk kamu bertaubat. Itu maksudnya. Jadi panjang umur tu bertaubat. Adalah bertaubat, tapi jangan kita kata nanti nak tunggu lambat lagi, umur panjang nak taubat atau tunggu pula. Takut tak ada nak tunggu mati dah. Itu masalahnya pula. Jadi kita jangan tertipu dengan syaitan. Syaitan kata kita tengok kawan-kawan umur tu tidak. Orang kata biar lama-lama kita ikut macam dia juga. Bila tua nanti bawa ke masjid. Dan tengok bila dah tua dah tak boleh masjid, kaki dah bengkak, kena potong. Nampak tak? Ataupun macam-macam lah dan segala macam. Jadi itu maksud dia. Apatah lagi kalau kita jenis meninggalkan sembahyang ataupun yang memang tak puasa. Bila puasa ni memang tak boleh puasa, gastrik. Waktu muda dah tua lagi gastrik. Nampak tak? Kalau muda tak puasa tu jangan harap. Nampak tak? Itu kita kena fikir baik-baik. Kadang-kadang memang dia kata waktu dah tua ni saya tak boleh puasa ustaz. Tiba-tiba bini dia buat pengakuan dia muda tak puasa ustaz. Dan bini dia cakap biasa nak macam mana? Tipu kita, tipulah bini dia. Nampak kita mana tahu. Bini kata memang dia tak puasa pun dia orang muda dulu. Nampak tak? Dah tua lagi tak boleh. Sebab itu kita ajar anak-anak kita puasa. Walaupun dia yuk puasa dia, tapi maksudnya dia akan rasa penat, rasa lapar. Pukul 4 dia berbuka. Latihan ketahanan nanti sampai bila dewasa dia boleh buat. Dia berpuasa. Dia merupakan satu keyakinan. Puasa itu sebenarnya keimanan. Keimanan dia yang buatkan dia berpuasa. Nampak tak? Bukan disebabkan kekuatan badan perkasa, puasa tak larat. Nampak tak? Dari badan, nampak tak? Semua boleh angkat. Batu berat boleh angkat. Batu pun boleh terbelah terlimpuk. Nampak tak? Semua boleh buat. Kontrak pun dia boleh buat.
Tapi bila sebut puasa dia tak boleh. Sebab apa? Dia menyebabkan kekuatan rohani, kekuatan iman. Semua dia semayang. Boleh pun semayang, Allah Ta'ala sayang nak sentuh air rasa malam. Sebab apa? Kerana menyebabkan kekuatan rohani. Fa'innaha lakabiratun, sesungguhnya semayang itu berat, illa alal khashi'in, kecuali orang yang khusyuk. Itu juga berat tu nak melambangkan orang tu kalau buat benda yang baik halal dia rasa susah, tapi benda yang tak halal dia rasa mudah. Itu maksudnya minum arak dia rasa mudah, yang jahat-jahat semua mudah. Itu maksudnya mereka yang tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Anas bin Malik, Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna ahadukumul maut lidurrin nazala bihi nuzil bihi. La yatamanna, ini yang kita sebut tadi. Jangan kamu bercita-cita al-maut lidurrin, disebabkan kemudaratan nuzila bihi, yang menimpa kamu, yang menurun atas kamu. Dia ditimpa suatu penyakit dan sebagainya. Fa'ikan ala buddha, jika tak boleh lari daripada benda tadi, fa'ilan, maka falyakul, maka ucapkanlah, berdoalah, Allahumma ahini makanatul hayatu khairul li. Ya Allah, hidupkan aku jika kehidupan itu lebih baik bagi aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan matikan aku, wafatkan aku sekiranya wafat itu lebih baik bagi aku. Itu tak apa. Nampak tak? Jangan kata dah susah ni macam mana, ambil racun mati. Tak, itu dah lain. Minum racun tu putus asa, mati masuk neraka kerana kita tak beriman kepada Allah. Apa cerita dia? Yang kedua, seolah-olah lepas mati tu settle masalah. Dan tu Tuhan tu nak letak kat mana? Muka nangkir tu nak letak kat mana? Seolah begitulah. Dia tak percaya muka nangkir, dia tak beriman ada mahsyar, dia tak percaya soal syurga dan neraka. Dia dah hilang akal lah. Tapi bukan hilang akal kita. Tahu tak? Hilang akal sebabkan apa? Keduniaan yang telah menutupi dia. Itu sebab di dunia kita berpada-pada dengan Allah. Nak cari kekayaan, habis dia orang sapu, lepas tu tak boleh bayar ni apa? Makan racun dan sebagainya apa. Ataupun orang yang bercinta tak boleh selesai masalah, naik bangunan, bunuh diri, gantung bertali, bukan tak bertali. Nampak tak? Akhirnya mati. Ingat selesai masalah, tak selesai masalah, lagi teruk masalah. Nampak? Kerana agama tak ada, rohani tak ada. Sebab itu ada istilah sabar, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar, walaupun susah. Macam mana? Mati yang memang lebih berat daripada bau yang memikul. Jadi sabar tu susah. Sebab itu diletakkan dalam ayat tadi di paling hujung sekali. Hujung saya sabar, maksudnya sabar sampai mati sabar. Waktu muda sabar dah. Waktu tu bila dah sakit, dia nak mati dah, tak bersabar dah. Nampak tak? Dah betul-betul. Kalau dia bersabar sikit lagi, maka dia selamat. Contohnya sikit lagi, dia selamat. Tunggu api merah, nak ke apa, oren nak ke mana, nak merah hijau kan, hijau boleh. Tak sabar buat accident. Nampak tak? Bila accident, daripada cepat aku dah seminit 5 minit, dah jadi sebulan. Dah jadi apa? Kalau dah gantung kaki, nampak dia dah jadi lain. Nanti sabar penting. Disebabkan tak sabar, maka dia ceraikan diri dia. Lambat hantar air, balik dah dahaga. Nampak tak? Panggil-panggil tak datang. Rupanya tengah berdoa atas dan sebagainya. Maka dia ceraikan bini dia. Lambat buat kopi apa? Kopi terbang. Nampak tak? Kopi yang terbang dia. Yang iklan banyak dan kopi kapal terbang. Bukan tak buat tongkat ali. Disebabkan makanan, disebabkan anak menangis. Nampak? Itu sebab sabar, benda yang payah. Sebab segala macam lah kecuaian dan sebagainya, maka berlaku itu sabar. 24 jam 23 jam kita boleh bersabar, tapi dah masuk 1 jam, dia tak ada 1 jam, nanti setengah jam kita sebentar berfikir tak bersabar. Macam-macam boleh berlaku. Pembunuhan boleh berlaku. Nampak tak? Berkelahi tak sabar, ambil pisau cocok mati, ambil objek pula ketuk kepala mati. Nampak tak? Bila dah mati selesai, salah puas hati dah.
Nampak tak? Tapi bila dah mati menyesal pula. Tak mati tak menyesal, nak bunuh juga. Itu cerita dia. Itu nafsu. Sebab itu cerita sabar tu payah. Sebab itu bila sabar, bila kita marah, maka disunatkan kita berwuduk. Tapi dah marah nak wuduk. Macam mana tak ada macam-macam. Dia terkait macam-macam. Sebab kita kena faham, kena fikir risiko akhirat, nampak tak, kesan amalan yang kita buat. Kalau kita fikir puas hati, maka apa dia buat. Dia tengok orang tu berniaga untung, dia nak dengki, maka dia lumpuh supaya dia perniagaan dia rugi, supaya dia sakit, supaya dia lumpuh dan sebagainya, supaya dia tak makan. Nampak tak? Biar ada seorang makan. Nampak tak dengki? Pertama dah syirik. Syirik tu dah rasa besar. Bila kita buat benda syirik, amalan kita tak diterima. Lepas tu buat jahat kat orang pula, supaya orang tu sakit. Lepas tu dah sakit, mati pula orang tu. Kan macam mana, dia terkait macam-macam. Jadi berapa kali ganti, nampak tak? Jadi macam mana, adakah mampu menjawab di akhirat? Memang tak boleh jawab. Tak boleh jawab, berarti ngaku-ngaku lah jawapannya. Nampak tak? Itu maksud dia. Jadi itu menunjukkan jangan kita memandang ringan, sedangkan dunia itu sementara. 50 tahun dah bertahun jalan. Nampak tak? Sedangkan akhirat kekal selama-lamanya. Aku kita fikir macam tu. Jadi itu berkaitan dengan sambungan, iaitu berkaitan dengan amal salih dan mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari seterusnya, wafil zikri, daripada kitab ini sambungan daripada taubat tadi. Antara seterusnya mereka yang antara ciri-ciri orang yang bertaubat ialah mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sebut zikir, kita dah nampak. Di sini sebutkan daripada perkataan Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi mengatakan, dia sebut zikir, maka maknanya banyak dan menyeluruh. Dan kita faham zikir tu berzikir, la ilaha illallah, tahlil, kita tasbih subhanallah, ataupun kita tahmid alhamdulillah marah. Zikir itu boleh bunyi berbagai perkara. Sebagaimana ulama sebutkan di sini, wa'lam anna fadilat az-zikri ghairu munhasiratin fi tasbih. Tentang zikir bukan terbatas pada tasbih. Tasbih apa? Subhanallah. Bukan terbatas pada tahlil. Tahlil artinya la ilaha illallah. Bukan tahlil itu makan. Bukan tahlil tu jangan kita fikir makan pula. Jom kita bertahlil, artinya baca la ilaha illallah. Itu maksud dia. Sebab tu kita panggil tahlil. Dalam tahlil kita mengucapkan la ilaha illallah. Itu maksud tahlil. Dan bukan terbatas pada tahmid alhamdulillah wa takbir, bal kullu amilillah. Malah setiap perkara yang menuju kepada Allah, amilun kullu amilillah, faktor yang membawa kepada Allah, bita'ati, dengan taat, fahuwa zakirulillah, itu dianggap zikir kepada Allah. Kita buat majlis, majlis membaca Quran, kita buat majlis khatam, kita buat majlis ceramah, kita buat majlis tazkirah, apa lagi, majlis meraihkan, memuliakan anak yatim, memuliakan orang yang hafizul Quran. Itu semua majlis yang baik, dikira sebagai majlis zikir. Itu maksud dia. Wahia, kemudian dinyatakan ada pun majlis yang lain seperti majalisil halal wal haram. Dia sebutkan majlis halal wal haram membicarakan kaifa tashtari wa tabi', bagaimana kamu membeli dan kamu menjual. Maksudnya bab baik, buat jual beli maksudnya. Nak beli rumah, nak belajar tentang jual, nak berbincangkan tentang bab saham, jual beli, itu semua juga dianggap sebagai majlis zikir. Sebab apa? Membicarakan yang ni halal, yang ni haram, supaya selamat daripada api neraka. Itu maksudnya. Wa tusalli wa tasawuf wa tasum, sembahyang dan puasa, wa tankah, wa tudkih, wa tudlif, bernikah dan bertalak. Itu juga dianggap sebagai zikir, ibadat kepada Allah. Jadi maksudnya luar. Lepas itu dia sebut nikah ibadat, tak bernikah dianggap sebagai dosa, zina. Namanya itu maksud. Jadi sebab apa dia bernikah? Kerana ikut syariat.
Kalau dia tak menikah, maka dianggap sebagai zina, maka merupakan perkara yang haram. Jadi apa yang dibuat cara nikah, perkahwinan yang halal, semua sekali merupakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna mandi zikir itu banyak. Wa tuhajju, menunaikan haji, wa tata'allam, belajar itu kita, wa asbahada, dan seumpama. Jadi banyak kalau kita nak membicarakan kaitan orang yang sentiasa, orang yang berzikir dan mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila orang tu bertaubat, artinya bertaubat dia apa? Dia tak buat benda yang tak elok lagi. Maksudnya dia kena ada benda yang macam ni, manjin-manjin supaya dapat jaga dirinya. Kalau tidak, dia isap dalam balik orang cari dia. Nampak tak? Kena ada majlis ilmu, dia kena ada majlis Quran, menghadiri majlis ceramah, ataupun ada masyayikh, syekh-syekh yang datang dari luar kalangan. Kita pergi ambil kebaikan dia, ambil dia punya keberkatan yang ada dekat dia tu. Moga-moga dengan berkat dia, kita lepas tu dengan doa dia, kita mudah pergi masjid tu. Sebenarnya kita kena pasang niat macam tu, ataupun kita mudah baca Quran, ataupun dan segala-galanya. Ini merupakan antara kelebihan ataupun kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala apabila kita memuliakan majlis zikir. Kemudian dinyatakan daripada Sayyidina Muawiyah, ini semua membicarakan daripada mana ni? Daripada Abi Hurairah, bukan Muawiyah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatun. Ini kita pernah baca sebelum ni, tapi dalam riwayat lain, inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah. Inna lillahi tu maksudnya sesungguhnya Allah tu ada, maksudnya inna lillahi malaikat, sesungguhnya bagi Allah tu malaikat, yatufuna fit turuq, yatufun, yang apa, awak berjalan-jalan, maksudnya bersia-sia di jalan, di atas jalan raya, jalan tempat jalan raya ke, jalan kecil ke, jalan besar ke, yang tamisuna ahli zikir, mereka mencari ahli zikir, maksudnya majlis-majlis yang baik. Fa'iza wajadu qauman, apabila mereka mendapati kaum yazkurunallah, yang mengingati Allah, maka dipanggil tanadau. Munadi, dia menyeru, maksudnya jumpa, dia panggil, mari sini. Halumu ila hajati, kemarilah kepada apa yang kau cari. Nampak tak? Mereka mencari majlis-majlis, lepas tu majlis yang kita buat dan sebagainya. Nampak tak? Dia mesti ada malaikat. Fayakunahum, maka mereka akan memayungi dengan ajniha, dengan sayap. Ajniha, sayap, ila sama'i dunia, sampai ke langit dunia. Ini kelebihan majlis ilmu. Sebab itu bila kita ada dalam majlis ilmu, terutama dalam masjid, tambah-tambah kalau kita ada adab lagi, kebaikannya semakin bertambah. Sebab itu bila duduk dalam masjid, keadaan lain, rajin nak semayang, rajin nak zikir, rajin nak baca Quran, nampak tak? Teringat mati. Tapi kalau duduk kat rumah, cerita apa? Sebab dia teringat muzik-muzik, nampak tak? Dia teringat astro, dia teringat segala macam perkara dunia. Bukan kita kata semuanya tak betul dunia tu, nampak tak? Tapi maksudnya itulah yang diartikan dengan kelalaian, lalai. Nampak tak? Itu pentingnya majlis zikir supaya kita ada. Dan masa kita ke masjid, masa kita baca Quran, itu pembahagian masa itu penting. Dan kalau kita yang jaga makan, kita jaga pembahagian makanan. Kita jaga kesihatan, kita nak jogging, bersukan dan sebagainya. Tapi tentang ibadat ke masjid itu, kita tak jaga pula. Nampak tak? Segala macam hampir dijaga. Ada punya solidnya, pakaiannya, kebersihan rumah. Nampak tak? Kalau jatuh daun, jatuh sampah, semua dibersihkan. Tapi tentang ibadat, dia tak peduli langsung. Nampak tak? Yang baik tu baiklah, kita tak nafikan. Masa pun dijaga baik, semua baik. Tapi tentang semayang dia buat tak kisah. Nampak tak? Semayang ke tak semayang ke, tu nanti anak dia pun dia buat tak kisah. Yang penting anak tu bereksis sudahlah, kerja dapat gaji besar, habis cerita. Nampak tak? Tapi tak sebab tak semayang, tak semayang tak ada faedah. Bila bapak dia mati, dia cabut lagi. Nampak tak? Aku malah nak semayangkan jenazah, aku tak tahu dia tu. Nampak tak? Jadi nak silap macam mana? Nak baca Yasin pun dia tak tahu. Bapak dia mati, dia diam, dia tengok ramai-ramai. Dia kumpul. Bukan nak baca Yasin. Panggil orang suruh baca Yasin.
Dengan dia sekali baca Yasin. Itu maksudnya itu perkara yang amat penting. Bila baca Yasin, seolah dia meninggalkan anak yang ulahu. Kan 3 perkara. Bila mati semua tinggal. Nama tak kereta mesin dulu tak bawa. Nama tak kereta perdana dan tinggal dalam campur. Nama tak semua tinggal. Duit dan sebagainya. Tetapi yang pertama sedekah jariah. Yang kedua ilmu al-ilmu yang tafi'un bih. Dan yang ketiga wawaladun salih. Paling kurang tu boleh semayang tadi. Nampak tak? Dia doakan. Nampak? Jangan dia tunggu bapak kematian aku nak bagi satu-satu pula. Nampak tak? Itu nanti dulu tu benda-benda yang macam tu. Kadang-kadang belum mati dia dah minta satu-satu. Dia tarik tangan bapak dia minta cukkan. Nampak tak? Ada bapak dia dah turun. Dia panggil tarik tangan cucuk ada pula. Itu dari dia semua paksa cuk jari dan sebagainya. Itu anak yang betul. Nak minta bukan nak suruh doakan kepada bapa ni. Sebab itu kita ni bapa kita yang jadi bapa ni yang masih sihat. Sihat-sihat ni maka kena pastikan anak kita tu sembahyang boleh baca Quran. Dalam sembahyang dalam baca Quran tiba-tiba tak mencapai sebagaimana yang kita hajatkan, itu cerita lain. Yang penting kita dah didik sungguh-sungguh supaya dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan malaikat yang sentiasa bertawaf. Ataupun tawaf ni bukan bertawaf macam kat Mekah. Tawaf ni macam berpusing dan mencari jalan. Sebab tu menggunakan perkataan tawaf di Mekah tadi. Jadi malaikat yang memayungi sampai ke sama dunia berkata, lalu ditanya, qala fa yas'aluhum rabbuhum. Apabila malaikat tu naik bertemu Tuhan, maka Allah tanya, fa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam bima yaqulu 'abdi. Apakah yang hamba aku minta? Jadi Allah tanya malaikat. Lalu malaikat kata, ya Allah, kau lebih tahu daripada aku. Jadi Allah memang tahu, cuma nak menyatakan dalam bentuk soalan. Ini daripada hadis Nabi SAW. Malaikat mengatakan apa yang mereka minta. Dan mereka mengatakan, ya kulun yusabihunaka. Mereka tadi mengucap tasbih, wa yukabbirun, mengucap takbir, wa yuhammidu, tahmid, wa yumajidu, tamjid. Tamjid apa? Al-majid, keagungan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang penting majlis ceramah, majlis zikir. Bila sebut majlis ceramah, maka dia akan cerita tentang apa? Halal wal haram, cerita tentang Quran. Maka Quran kita tahu lah. Kita huraikan sesuai dengan suasana zaman sekarang. Perkembangan nak cerita Quran dalam aspek pembangunan, nak cerita Quran dalam aspek mengatasi masalah makrifat, masalah apa aja dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, dari segi masyarakat, sosial dan sebagainya. Maka segala yang baik ini dianggap membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama mana tak ada dalam majlis itu perkara-perkara dosa dan maksiat itu kita jaga. Qala fa yaqulu, kemudian malaikat tanya lagi. Allah bertanya, hal ra'auni, adakah manusia tadi melihat aku? Qala fa yaqulu la, maka malaikat jawab tidak. Wallahi ya Rabbi, demi Allah mereka tak melihat engkau. Fa yaqul kaifa, bagaimana kalau mereka tengok aku? Tengok Allah maksudnya. Yaqulun law ra'auka kan asyaddu laka ibadah. Kalau dia tengok engkau, maka ibadahnya bertambah hebat, lebih bertambah. Nampak itu maksudnya. Jadi kita ni tak melihat Allah dari segi mata kasar maksudnya, tapi kita mengenal, meyakini perkara sam'iyat, perkara pahala, perkara dosa, janji Tuhan, Nabi suruh kita buat, malaikat bawa turun dalil dan sebagainya, maka kita percaya dan amalkan. Itu maksud dia. Maka itulah persoalan. Fayaqul, aku ditanya, apa yang mereka minta? Kama yas'aluni, yaqul yas'alunaka jannah. Mereka minta syurga. Adakah mereka melihat? Yaqul la, mereka tak tengok pun syurga. Bagaimana kalau mereka tengok? Kan asyadu alaiha, maka mereka bertambah-tambah dalam melakukan amal ibadah. Jadi dialog panjang. Yang penting kita faham maksudnya. Lalu Allah Ta'ala bertanya, famimma yata'awadun, apakah yang mereka minta lindung?
Artinya maka malaikat jawab, mereka minta lindung daripada api neraka. Itu maksudnya. Adakah mereka melihat? Demi Allah mereka tak lihat. Bagaimana kalau mereka lihat, maka mereka akan menambahkan amal ibadah. Akhirnya Allah mengatakan, bersaksilah kamu, sesungguhnya aku telah mengampunkan dosa mereka dari aku, dan kebaikan kita menghadiri majlis ilmu. Sebaliknya kalau majlis yang bukan majlis ilmu, maka tidak mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi moga-moga kita dengan majlis ilmu dapat melembutkan hati. Kadang-kadang kita nak suruh lembut hati tu payah. Kita lembutkan hati, kita jarah anak yatim, kita sedekah sikit-sikit. Bukan banyak-banyak. Seorang tu RM5 dah okey dah. Ataupun beribulan sikit-sikit ke, supaya dengan sedekah tu hati kita lembut sebenarnya. Mudah pergi masjid, ataupun kita membantu fakir miskin, ataupun jadi macam-macam cara. Ataupun kadang-kadang kita pergi ziarah kubur, ataupun kita ziarah para ulama yang sakit, misalnya orang yang terdampar di mana? Di hospital. Jangan pergi Indonesia pula. Indonesia berjalan tak ada masalah. Maksud kadang-kadang kita pergi yang mengaut-ngaut, yang bukan-bukan, nak cari ketenangan misalnya. Kalau cari ketenangan Indonesia, tempat yang baik tak ada masalah. Ataupun pernikahannya, mesyuarat tak ada habis. Nampak benda yang tak elok. Itu benda-benda yang tidak memberikan kebaikan. Itu kita kena faham apa yang kita lakukan, maka semuanya yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pentingnya kita menghadiri majlis ilmu, supaya dapat dengan ada perkara yang kita buat sedekah, kita buat menziarahi kubur, dapat melembutkan hati yang kita tak perasan. Bila lembutkan hati, dulu kita malam sembahyang, kita fikir kalau tak sembahyang kita rasa takut. Nampak tak? Tiba-tiba kita tengok anak kita tak sembahyang, maka kita malah dia supaya dia cinta kepada agama, supaya dia belajar, supaya dia sembahyang, supaya dia mengaji Quran. Sebab itu kelebihan itu yang disebutkan sebagai keberkatan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Jadi semoga ibadat kita bertambah baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli 'alaina wa sallim 'alaina min khazaini